Selamat sejahtera pada Dr. Chan. Saya akan membentangkan cabaran teknologi maklumat dan komunikasi. Dan saya akan fokus pada tajuk saya iaitu kes buli cyber. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya ialah Datuk Muhammad Nur Syafiq bin Datuk Muhaimin dan nombor metrik 15 DD 19 F1102. Dan saya dari kelas DD 5B. Okey, saya akan mulakan dengan teknologi maklumat. Apa itu teknologi maklumat? Maksud teknologi maklumat ialah sebarang kaedah atau cara yang digunakan untuk menyebarkan, mencari, memaparkan maklumat mengenai sesuatu perkara ataupun peristiwa. ICT adalah singkatan daripada Information and Communication Technology, iaitu teknologi maklumat dan komunikasi. Ia merupakan teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan data yang berkaitan dengan segala aspek dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. Secara tepat dan mudah ialah penggunaan komputer dan perisian untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan waktu. Ia merangkumi internet, komputer, televisyen, telefon mudah alih, faks, telegram dan sistem satelit dalam menyampaikan maklumat. Dan seterusnya ialah komponen teknologi maklumat dan ia terbagi kepada tiga, iaitu pengguna, organisasi dan juga teknologi. Maksud pengguna teknologi maklumat yang boleh dipecahkan pada pengguna yang berguna dan pengguna yang mentadbir maklumat tersebut. Organisasi merupakan tempat di mana teknologi maklumat digunakan. Ia mempengaruhi pengurusan dan pemprosesan maklumat tersebut. Ia dibahagikan kepada tiga bahagian, iaitu peringkat operasi, taktikal dan strategik, di mana setiap peringkat memerlukan sistem yang berbeza. Teknologi perlu merujuk pada perkakasan, perisian dan sistem telekomunikasi yang digunakan dalam sistem pengurusan dan prosesan maklumat. Saya akan menerangkan dengan lebih terperinci tentang komponen teknologi maklumat. Pengguna terbahagi kepada dua, iaitu pengguna teknologi maklumat dan pentadbir teknologi maklumat. Pengguna teknologi maklumat ialah pengguna sistem yang tidak mentadbir sistem tersebut seperti kerani, juruwang dan pengurus. Manakala pentadbir teknologi maklumat ialah juruteknik komputer, pengurus teknologi maklumat, juruanalisa sistem dan pengatur cara program. Okey, seterusnya ialah organisasi. Organisasi merupakan tempat di mana teknologi maklumat digunakan. Ia mempengaruhi pengurusan dan pemprosesan maklumat tersebut. Ia boleh dilihat dari sudut pentadbiran organisasi yang membahagikan organisasi kepada tiga bahagian, iaitu peringkat operasi, taktikal dan strategik, di mana setiap peringkat memerlukan sistem yang berbeza seperti raja yang berikut. Raja segitiga berikut menerangkan tentang organisasi yang dibahagikan kepada tiga bahagian. Di atas sekali ialah CEO dan ia merupakan tahap strategik dan contoh penggunanya ialah pengurus cawangan. Di bawahnya pula ialah pengurus dan ia merupakan tahap taktikal, contoh penggunanya ialah penyela juruwang. Dan bawah sekali ialah juruwang dan ia merupakan tahap operasi, di mana contoh pengguna ialah juruwang di pasar raya. Dan seterusnya ialah teknologi. Teknologi terbahagi kepada tiga, iaitu perkakasan, perisian dan sistem telekomunikasi. Contoh perkakasan seperti unit pemproses pusat, CPU, cakra keras, HDD dan ingatan, iaitu RAM. Dan perisian seperti sistem operasi OS termasuk Linux, Unix dan Mac OS. Sistem telekomunikasi seperti internet, satelit dan sistem telefon. Seterusnya saya akan sambung dengan kepentingan teknologi maklumat. Dan terdapat 4 kepentingan teknologi maklumat. Antaranya ialah pendidikan, sosial, perniagaan, perbankan dan e-bil. Yang pertama ialah pendidikan. Teknologi maklumat memudahkan manusia untuk mendapatkan maklumat di hujung jari, terutama dalam kalangan pelajar. Menerusi teknologi maklumat ini, manusia akan dapat mempelajari pelbagai maklumat keduniaan yang dapat membuka dan meluaskan minda mereka, selain maklumat pendidikan. Dan yang kedua ialah
Sosial. Manusia juga dapat berkomunikasi antara satu sama lain tanpa sempadan. Pengenalan mengenai laman sosial seperti Facebook, Twitter, Friendster dan sebagainya telah menghubungkan manusia dengan dunia luar. Sebagai contoh, seseorang yang berada di luar negara sama ada atas urusan perniagaan atau menuntut ilmu dapat melepaskan rindu serta bertanya khabar kepada keluarga tercinta yang berada di perantauan hanya dengan menggunakan teknologi laman sosial. Yang ketiga ialah perniagaan. Teknologi maklumat ini juga memudahkan ahli perniagaan menjalankan aktiviti perniagaan mereka hanya di dalam talian sahaja sekaligus dapat menjimatkan kos dan tenaga. Aktiviti perniagaan yang dijalankan melalui talian bukan sahaja dapat memudahkan urusan pekerja, bahkan ia juga dapat memudahkan pembeli atau pengguna. Dan yang keempat ialah pembankan dan e-bil. Manusia dapat melakukan pembayaran bil dan urusan pembankan melalui laman sesawang sahaja. Manusia tidak perlu menghabiskan tenaga dan bersusah payah untuk menguruskan pelbagai pembayaran dan urusan-urusan kewangan. Contoh pembayaran e-bil adalah seperti aplikasi Maybank dan TNB. Dan seterusnya ialah jenayah cyber. Jenayah cyber merupakan jenayah komputer yang baru pada abad ini. Jenayah cyber ini terdiri daripada unsur penipuan, kerosakan atau pengubahsuaian program atau data komputer, pencurian maklumat, pengudaman dan lain-lain. Jenis-jenis jenayah cyber antaranya ialah bully cyber, kerosakan atau pengubahsuaian ke atas program atau data komputer, kecurian maklumat, capaian secara tidak sah ke atas sistem, menjalani perisian secara tidak sah, penipuan, skim cepat kaya, pornografi, pengodam atau hacker dan penyebaran virus. Sekarang saya akan fokus pada tajuk utama saya iaitu kes bully cyber. Apa itu bully cyber? Bully cyber adalah perbuatan mengancam, memalukan atau menakutkan seseorang melalui medium elektronik seperti message text, iaitu SMS, message chatting, email, laman web sosial, telefon bimbit atau permainan internet. Berikut adalah punca-punca bully cyber. Yang pertama sekali ialah sukar dikenal pasti siapakah penjenayahnya. Yang kedua, ketidakpuasan hati seseorang terhadap individu tertentu. Yang ketiga, kurangnya penghayatan nilai-nilai agama. Dan keempat, ialah kurangnya pengetahuan ibu bapa terhadap penggunaan internet oleh anak-anak. Dan seterusnya ialah akta-akta dalam undang cyber. Antaranya ialah Akta Hak Cipta 1997 Pindaan, Akta Tandatangan Digital 1997, Akta Jenayah Komputer 1997, Akta Teleperubatan 1997, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, dan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998. Dan berikut adalah contoh kes bully cyber dari berita akhbar yang saya dapat. Akhbar 1 yang bertajuk dipanggil anjing di YouTube, Viviana Tenang minta keyboard warrior hentikan bully cyber. Sumber dari mykmu.net yang bertarikh 1 Oktober 2020 dan tempat berlakunya adalah di Sabah. Ulasan untuk akhbar tersebut ialah melalui satu pengkongsian yang dibuat di Facebook pada semalam, Viviana berkongsikan komen yang diterima di laman YouTube miliknya baru-baru ini yang mengusulkan bully dan mengandungi kata-kata kesat termasuk memanggil dirinya anjing. Kecewa dengan komen yang ditinggalkan keyboard warrior itu, Viviana kemudiannya berkongsikan perkara tersebut bersama pengikutnya di Facebook. Bukan saja berkongsikan tangkap layar komen yang membuli tersebut, nama Viviana pada masa sama turut memberikan pesanan buat mereka yang sentiasa membuli orang lain di alam maya. Hukuman Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1988. Seksyen 211 iaitu larangan terhadap pemberian kandungan jelik dan Seksyen 233 iaitu penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian. Jika disabit kesalahan di bawah seksyen ini, tertuduh boleh dihukum di bawah Seksyen 233 dan kurungan 3 iaitu boleh denda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya, dan hendaklah juga boleh denda selanjutnya RM1,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas pensabitan. Akhbar 2 yang bertajuk Pelajar kolej di Pulau Pinang bunuh diri, tidak tahan jadi mangsa bully cyber. Sumber untuk akhbar ini adalah laman web Lobak Merah dan tarikh berita pada tahun 2017 dan berlaku di Pulau Pinang. Ulasan untuk akhbar kedua ialah menurut komen dari rakan-rakan si mati di media sosial, Kestem membunuh diri terjaga Tan Nasional Grade dan pengajiannya, malah punca sebenarnya di sebalik kematian tradisinya adalah kerana bully cyber.
Menyesal selepas berita kematiannya, sebuah artikel dihantar kepada Taurus Confessional oleh rakan Teh yang menggesa keyboard Warriors yang membelinya untuk menghadiri pengebumian dan meminta maaf kepada Teh. Hukuman Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1988, Seksyen 211 iaitu larangan terhadap pemberian kandungan jelek, dan Seksyen 233 iaitu penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Jika disabit kesalahan di bawah seksyen ini, tertuduh boleh dihukum di bawah Seksyen 233 dalam kurungan 3, iaitu boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya pensabitan. Seterusnya adalah akhbar ketiga yang bertajuk Jananik Mangsa Buli Cyber. Sumber untuk akhbar ini adalah laman web Harian Metro. Tarikh berita pada 10 September 2021 dan tempat berlakunya adalah di Kuala Lumpur. Ulasan untuk akhbar ketiga ialah terbaru, pelakon dan penyanyi Jananik menjadi mangsa buli cyber apabila dirinya didakwa sebagai individu yang mempunyai penyakit mental. Walaupun masalah gangguan bipolar yang dikongsikan sebelum ini untuk memerlukan tahap kesihatannya, namun perkara itu dianggap satu jenaka dan dijadikan satu bentuk kecaman oleh netizen di media sosial. Hukuman Akta Komunikasi dan Multimedia dalam kurungan AKM 1988 mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia tahun 1988. Jika disabit kesalahan yang membawa hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Kesan buli cyber terhadap individu, masyarakat dan juga negara. Kesan bagi individu. Yang pertama ialah mengalami tekanan perasaan. Masa jenayah cyber akan mengalami tekanan perasaan seperti marah, malu dan trauma serta boleh menjejaskan perhubungan dengan keluarga, rakan dan sebagainya, dan mendorong masa membunuh diri. Yang kedua ialah kerugian wang. Ia boleh mengakibatkan kerugian sehingga mencecah berjuta ringgit. Dan seterusnya adalah kesan bagi masyarakat. Yang pertama, menimbulkan salah faham atau fitnah dalam masyarakat, iaitu membuat masyarakat mudah percaya dengan berita palsu. Yang kedua ialah masyarakat tidak hidup dalam keadaan harmoni, iaitu tidak percaya dengan penduduk di sekitar kerana merasa diri terancam. Dan seterusnya ialah kesan bagi negara. Yang pertama ialah ia dapat memburukkan imej negara. Negara luar akan memandang rendah kerajaan Malaysia kerana tidak dapat mengurangkan kes jenayah buli cyber. Yang kedua, ia dapat menggugat kestabilan negara. Kebebasan berkomunikasi dan menyalurkan pelbagai bentuk informasi dalam ruang internet berpotensi meningkatkan kebarangkalian berlakunya hasutan dan perbalahan. Dan seterusnya ialah cadangan mengatasi buli cyber. Yang pertama, membuat kempen kesedaran tentang keburukan buli cyber. Ia dapat menimbulkan kesedaran dalam masyarakat supaya tidak terlibat dengan perbuatan buli cyber. Yang kedua, menguasakan undang-undang. Ia memberikan hukuman yang berat untuk membuli cyber supaya dapat mengurangkan kes buli cyber dan membuat mereka yang lebih hati-hati jika mahu membuli di alam cyber. Yang ketiga, kerjasama antara kerajaan dengan syarikat atau pengguna komputer. Contohnya, membuat perjanjian dengan syarikat supaya membuat keselamatan untuk memblok jika terdapat sebarang aktiviti buli cyber. Yang keempat ialah membuat report sekiranya ada tanda buli cyber. Mangsa terus membuat aduan kepada pihak berkuasa supaya tidak mempengaruhi kesihatan kita. Dan akhir sekali ialah kesimpulan. Semua pihak perlu memainkan peranan dalam mengatasi masalah ini. Jika diteliti secara terus, punca-punca berlakunya buli berlaku kerana sikap manusia itu sendiri yang kurang pegangan agama dan kasih sayang daripada ibu bapa. Selain itu, pengaruh rakan sebaya juga merupakan punca isu ini sukar untuk diselesaikan. Pengaruh media massa serta amalan dan polisi sekolah yang longgar juga menjadi punca kenapa isu ini terus berleluasa. Masalah ini perlu dibasmi kerana buli akan memberi kesan buruk terutamanya kepada individu yang terlibat dengan buli. Antara kesannya ialah mangsa akan hilang keyakinan diri, tekanan perasaan serta kecederaan jangka panjang dan jangka pendek. Jadi, semua pihak perlu memainkan peranan dalam mengatasi masalah ini. Pada slide terakhir, saya telah sediakan senarai rujukan yang saya guna untuk melengkapkan projek saya ini. Sekian, terima kasih. Itu saja dari saya.
Dan maafkan saya jika ada tersasul bahasa.